industri merujuk kepada sejenis syarikat. Perkataan itu terdiri daripada koalisi firman yang membenarkan pertukaran maklumat dalam sektor media. Walaupun kesemuanya boleh digunakan untuk menyampaikan jenis maklumat yang sama, setiap satu mewakili jenis media yang berbeza. Dalam banyak bidang kuasa, sektor media sangat bergantung kepada perlindungan perlembagaan yang sering memberi dan memelihara kebebasan bersuara. Industri terbesar dan paling pelbagai ditemui di negara yang mempunyai institusi demokrasi yang paling hebat. Penepisan adalah isu besar di banyak negara di seluruh dunia. Apabila ini berlaku, peserta industri sering menjadi sasaran jika syarikat cuba menyampaikan maklumat yang tidak diluluskan oleh kerajaan mereka. Malah, sesetengah kerajaan telah menyekat akses rakyat kepada media luar negara. Sriwijaya Corporation Berhad merupakan pakar media OOH dinamik dan penerajuk industri. Syarikat berkenaan menyediakan penyelesaian yang unik dan kreatif, disokong oleh rekod prestasi hampir 4 dekad dan pengetahuan yang luas merangkumi 100 pelanggan merentasi 25 industri. Syarikat ini dipacu di bawah kepimpinan Datuk Seri N. Teo sebagai Chairman, Fong Yu Chuen sebagai General Manager, Datin Lee Nai Yi sebagai Non-Executive Director, Julia Ko Lu Ern sebagai Head of Business Development dan Chan Kah Lok sebagai Head of Marketing. Matlamat utama mereka adalah untuk menetapkan piawaian kemampanan baharu dalam sektor OOH, membina ekosistem yang sihat melalui kerjasama dan memacu industri ke peringkat pembangunan seterusnya. Sriwijaya Corporation Berhad merupakan sebuah syarikat induk yang menyediakan penyelesaian perancangan strategik di dalam perniagaannya. Sriwijaya Corporation Berhad yang menyediakan perkhidmatan media untuk periklanan luar. Pada masa kini, syarikat kumpulan Sriwijaya termasuk Unilink Outdoor, Vision OOH, Enomat, Big 3 Sriwijaya, PTSJ, CSSB Outdoor dan Andaman Media yang bersama-sama membolehkan mereka menawarkan jejak geografi yang luas, pilihan OOH yang pelbagai serta teknologi termaju dalam OOH dengan rangkaian pintar. Selama bertahun-tahun, Sriwijaya Corporation Berhad telah mengambil pendekatan strategik untuk bekerjasama dan usaha-sama dengan syarikat yang meningkatkan portfolio dan mengembangkan perkhidmatan mereka. Pada tahun 2016, Malaysia mengalami tahun yang sukar akibat daripada perdagangan global yang perlahan dan harga minyak yang rendah. Di luar sektor periklanan, pertumbuhan telah dibantu oleh ekonomi yang perlahan dan merosot, sikap pengguna dan peristiwa geopolitik. Pihak syarikat memperoleh hasil sebanyak RM17.95 juta bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2016. Susut sebanyak RM2.69 juta atau 13% daripada hasil tahun kewangan sebelumnya. Pada tahun 2018 pula, ekonomi Malaysia berkembang pada kadar yang perlahan yang memberi kesan kepada perniagaan media tempatan. Periklanan teragak-agak tentang perbelanjaan media disebabkan oleh penurunan pelaburan kerajaan dan ketidaktentuan pasaran. Industri papan iklan Malaysia telah dirosakkan lagi oleh penurunan nilai ringgit Malaysia, kejatuhan sentimen pengguna dan tren ke arah pemasaran digital. Pihak syarikat memperoleh hasil sebanyak RM17.57 juta bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2018. Pengurangan sederhana sebanyak RM0.51 juta daripada hasil tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, pihak syarikat telah memperoleh RM2.19 juta dalam keuntungan operasi lurus. Analisis SWOT kekuatan syarikat. Sriwijaya Corporation Berhad mempunyai rangkaian peniaga dan syarikat bersekutu yang besar yang bukan sahaja membantu dalam menyediakan perkhidmatan yang cekap kepada pengguna, tetapi juga membantu dalam mengatasi halangan persaingan dalam perniagaan periklanan. Walaupun Sriwijaya Corporation Berhad mengalami penurunan dalam keuntungan, ia masih mempunyai margin keuntungan yang lebih besar daripada pesaingnya. Sriwijaya Corporation Berhad menawarkan pelbagai pilihan campuran produk kepada pelanggannya. Kelemahan syarikat.
Sriwijaya Corporation Berhad juga mengambil berat tentang pusing ganti kaki tangan yang tinggi di peringkat terendah. Ia mungkin menyebabkan gaji yang lebih tinggi untuk mengekalkan bakat di dalam syarikat. Margin kasar dan operasi yang mungkin dipertingkatkan boleh memberi tekanan kepada penyata kewangan Sriwijaya Corporation Berhad pada masa hadapan. Peluang. Oleh kerana kadar inflasi yang rendah, pasaran lebih stabil, membolehkan Sriwijaya Corporation Berhad menawarkan pinjaman pada kadar faedah yang dikurangkan kepada penggunanya. Produk Sriwijaya Corporation Berhad akan digunakan dengan lebih kerap akibat daripada ini. Kemajuan teknikal yang pesat meningkatkan produktiviti industri, membolehkan pembekalan menyediakan rangkaian produk dan perkhidmatan yang lebih luas. Sriwijaya Corporation Berhad mungkin boleh berkembang menjadi item baharu hasil daripada ini. Ancaman. Dalam pasaran perkhidmatan, kitaran pengenalan produk baharu semakin singkat. Sriwijaya Corporation Berhad tidak dapat bertindak balas dengan cukup cepat terhadap permintaan sektor tertentu yang menjadi tumpuan pesaing kerana pangkalan pelanggan yang besar. Operasi Sriwijaya Corporation Berhad mungkin terjejas oleh perubahan iklim politik termasuk perang perdagangan Amerika Syarikat China, kesan Brexit ke atas Kesatuan Eropah dan ketidakstabilan keseluruhan di Timur Tengah. Analisis kewangan. Nisbah kecairan adalah koleksi alat kewangan untuk menentukan kapasiti penghutang untuk memenuhi obligasi hutang semasa tanpa perlu meminjam lebih banyak wang. Nisbah kecairan mengukur keupayaan syarikat untuk memenuhi kewajipan-kewajipan kewangan dan margin keselamatannya. Pengukuran kecairan digunakan oleh penghutang dan pelabur untuk menentukan sama ada dan sejauh mana syarikat boleh memenuhi komitmen jangka pendeknya. Semakin besar nisbah tersebut, semakin besar kemungkinan syarikat itu akan memenuhi obligasi jangka pendeknya. Keadaan anjuran tunai yang lemah dan kemungkinan krisis kecairan untuk firma ditunjukkan dengan nisbah kurang daripada 1. Berdasarkan keputusan di atas, menunjukkan jumlah nisbah ini menurun dari tahun 2016 hingga 2020 iaitu daripada 3.59 kepada 2.38. Itu tidak bermakna syarikat ini mempunyai masalah besar untuk menguruskan hutangnya kerana hasilnya menurun tetapi masih berada di landasan yang betul. Nisbah aktiviti. Nisbah aktiviti mengukur keupayaan syarikat untuk mencipta berdasarkan aset dan liabilitinya. Organisasi kecekapan tinggi memerlukan kurang tunai dan hutang untuk terus beroperasi memandangkan pelaburan aset bersih yang telah berkurangan. Jika syarikat boleh menerima wang tunai daripada pelanggan dengan lebih cepat, ia akan dapat membayar bil dan komitmen lain dengan lebih cepat. Pusing ganti akaun belum terima juga merupakan penunjuk yang baik bagi jualan kredit dan kualiti belum terima. Jualan kredit daripada firma dengan nisbah yang lebih tinggi lebih berkemungkinan dikutip daripada jualan kredit daripada syarikat dengan nisbah yang lebih rendah. Berdasarkan analisis di atas, ia menunjukkan peningkatan nisbah daripada tahun 2016 kepada tahun 2020 iaitu dari 0.61 kali kepada 0.79 kali. Hal ini menunjukkan pihak syarikat telah menguruskan akaun belum terima dengan sebabnya kerana peningkatannya yang terdapat dalam analisis ini. Nisbah hutang digunakan untuk menentukan jumlah hutang yang telah ditanggung oleh firma. Pengiraan ini membandingkan kewajipan hutang keseluruhan syarikat dengan aset atau ekwitinya. Berdasarkan analisis ini, keputusan di atas menunjukkan nisbah akan terus menurun dari tahun 2016 hingga 2018 iaitu daripada 0.26 kepada 0.15 dan nisbah meningkat semula pada tahun 2019 dan 2020 sebanyak 0.29 dan 0.26. Sebenarnya ini berita baik untuk prestasi syarikat kerana kebiasaannya nisbah hutang kepada ekuiti terbaik mesti lebih rendah daripada 1 dan yang terbaik mestilah lebih rendah daripada 0.5 dan syarikat ini menerima keputusan kurang daripada 0.5 pada tahun 2016 hingga 2020. Nisbah keberuntungan. Nisbah keuntungan membandingkan akaun pendapatan dan kategori untuk menggambarkan kapasiti syarikat mendapatkan keuntungan daripada operasinya. Nisbah keuntungan mengawal pulangan pelaburan dalam inventory dan aset lain. Berdasarkan keputusan di atas, kita dapat melihat bahawa nisbah menurun secara drastik dari tahun 2016 hingga 2020
iaitu menurun daripada 3.32% kepada 5.94%. Ini bermakna syarikat ini harus mencari penyelesaian untuk menambah baik atau meningkatkan keuntungan mereka pada masa hadapan. Analisis menunjukkan pulangan aset ROA syarikat ini akan menurun dari tahun 2016 hingga 2020, iaitu daripada 0.10% kepada 8.76%. Pihak syarikat harus melakukan penambahbaikan terhadap jualan dan juga keuntungan pihak syarikat kerana kerugian yang dihadapi merupakan jangka masa yang lama. Pelabur boleh menggunakan nisbah pasaran untuk menggandakan jumlah wang yang akan mereka hasilkan daripada pelaburan tertentu. Pendapatan mungkin datang dalam bentuk kenaikan harga saham atau pembayaran dividen pada masa hadapan. Pelabur boleh menggunakan pendapatan dan dividen semasa untuk meramalkan harga saham dan pembayaran masa hadapan. Berdasarkan analisis pasaran yang dijalankan, terdapat satu nisbah yang digunakan iaitu nisbah keuntungan setiap share EPS. Ia menunjukkan peningkatan harga share yang pada tahun 2020 iaitu pada 0.014 ringgit kepada 0.13 ringgit. Nisbah pendapatan sesaham yang lebih tinggi biasanya lebih baik daripada nisbah yang lebih rendah kerana ia menunjukkan bahawa firma itu makmur dan mempunyai lebih banyak wang untuk diserahkan kepada pemegang sahamnya. Walaupun ramai pelabur mengabaikan pendapatan sesaham EPS, nisbah EPS yang lebih besar biasanya menyebabkan harga saham syarikat meningkat. Analisis SDEEP. Untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan di Malaysia, ia mesti cuba mewujudkan kaki tangan ketepatan yang lebih mengetahui konvensyen dan pandangan masyarakat. Di Malaysia, peranan jantin semakin menonjol. Seni Jaya Corporation Berhad boleh menguji pelbagai idea untuk memenuhi dan mempromosi peranan wanita yang semakin meluas dalam masyarakat Malaysia. Dengan peningkatan liberalisasi pandangan terhadap kesihatan dan keselamatan, sikap terhadap kesihatan dan keselamatan menjadi lebih longgar. Seni Jaya Corporation Berhad harus mengelak pendekatan ini memandangkan kos kegagalan Malaysia adalah terlalu tinggi. Teknologi dengan pantas mempengaruhi pelbagai perniagaan, termasuk perkhidmatan. Seni Jaya Corporation Berhad dan periklanan di Malaysia dipengaruhi oleh pelbagai elemen teknikal, hak, harta intelek dan perlindungan paten. Jika IPR Malaysia dan perlindungan harta intelek yang lain dilindungi dengan lebih baik, lebih banyak syarikat akan bersedia untuk melabur dalam R&D. Mengurangkan kos pengeluaran. Teknologi terkini membolehkan industri perkhidmatan mengurangkan perbelanjaan pengeluaran dan perkhidmatan dengan cepat. Seni Jaya Corporation Berhad perlu merombak rantai makalannya untuk meningkatkan fleksibiliti dalam memenuhi permintaan pelanggan dan struktur kos. Untuk terus menerus bersaing, Seni Jaya Corporation Berhad bukan sahaja mesti memenuhi dan mengurus jangkaan ini tetapi juga berinovasi. Ekonomi. Prestasi Seni Jaya Corporation Berhad di Malaysia sangat terikat dengan prestasi ekonomi Malaysia semasa sekitaran ekonomi. Peningkatan globalisasi dan penggunaan sumber tempatan untuk berkhidmat kepada pasaran global telah menjadi asas pertumbuhan dalam 2 dekad yang lalu. Seni Jaya Corporation Berhad boleh mengakses pasaran kewangan yang aktif dan mudah tunai dalam pasaran equity Malaysia untuk terus berkembang di seluruh dunia berikutan keberkasihan dan pasaran kewangan Malaysia. Perbelanjaan operasi Seni Jaya Corporation Berhad juga meningkat akibat cuaca ekstrim kerana ia mesti melabur dalam menjadikan rantaian bekalan yang lebih fleksibel. Daripada memenuhi cadangan nilai konvensional, kebanyakan item dibangunkan untuk memenuhi norma dan jangkaan alam sekitar. Seni Jaya Corporation Berhad mesti membuat persediaan untuk memenuhi peraturan dan jangkaan sektor perkhidmatan. Ini mungkin membawa kepada pemeriksaan yang lebih teliti terhadap piawaian alam sekitar Seni Jaya Corporation Berhad di Malaysia. Politik. Tahap campur tangan dan sifat tindakan kerajaan tempatan dan negara dalam persekitaran komersial dan ekonomi sering dikaitkan dengan isu politik. Jenis dan matlamat dasar dipengaruhi oleh dasar kerajaan dan sistem tadbir urus. Untuk meramalkan arah aliran, Seni Jaya Corporation Berhad mesti memerhatikan inisiatif kerajaan seluruh industri. Kemudian, terdapat prospek konflik bersenjata yang akan berlaku di Malaysia akibat gangguan komersial yang disebabkan oleh dasar ketenteraan, ancaman pengganas dan pergolakan politik yang lain. Seni Jaya Corporation Berhad mesti mengendalikan beberapa peraturan dalam pelbagai pasaran yang ia beroperasi untuk amalan kawaselia.
Malaysia dan negara berkembang lain telah menyemak semula undang-undang dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Bukan sahaja untuk akses pasaran tetapi juga untuk bagaimana syarikat periklanan boleh beroperasi di pasaran tempatan. Hasil analisis. Kesimpulannya, dapatlah dikatakan di sini bahawa Seni Jaya Corporation Berhad merupakan salah satu syarikat yang amat terjejas semenjak pandemik melanda negara, sama ada dari segi kewangan dan juga pengurusan syarikat. Pihak syarikat menghadapi kerugian selama 4 tahun iaitu bermula dari 2016 hingga 2020. Pihak syarikat seharusnya mencari satu inisiatif bagi memastikan pengurusan kewangan dapat dibendung dan kerugian yang melanda dapat diperbaiki dengan secepat mungkin pada masa yang akan datang. Sekian saja pembentangan dari kumpulan kami.